Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada pensyarah kami bagi subjek kemahiran interpersonal dan kemahiran berfikir dalam pendidikan, iaitu Dr. Sarifah Nur Hanum, dan tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat perjuangan sekalian. Baiklah, pada hari ini saya dan ahli kumpulan akan membentangkan topik berkenaan 6 thinking hats ataupun 6 topik pemikiran Edward de Bono. Sebelum itu, saya perkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang. Saya Syamimi Muhammad Zul, seterusnya adalah Ainun Najwa, Siti Zaliha, Zuriyatan Solihah dan Nur Mawaddah. Baiklah, saya teruskan dengan pengenalan. Kalau kita menyebutkan akal, maka serta-merta kita akan terbayangkan otak sebagai alat untuk manusia berfikir. Dan yang membezakan manusia dengan makhluk lain ialah akal fikiran yang Allah anugerahkan untuk kita berfikir, untuk kita bezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Yusuf, tidakkah kamu menggunakan akal fikiran, afala taqilun, untuk mengerti ataupun memahami? Maka dengan itu, kemahiran berfikir ni adalah aspek yang penting untuk kita membuat pertimbangan ataupun membuat sebarang keputusan dalam hidup kita. Ini kerana setiap daripada kita ni mungkin ada cara fikir yang berbeza untuk menyelesaikan masalah walaupun melalui situasi yang sama. Dan dalam konteks dunia pendidikan, penerapan kemahiran berfikir dalam proses PDP penting untuk kita sebagai guru melahirkan pelajar yang kritis, kreatif dan inovatif. Oleh itu, KPM telah merangka pelan strategi pelaksanaan kaedah 6 alat berfikir iaitu 6 thinking hats melalui KEPAD di sekolah untuk meningkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar. So, siapakah pelopor 6 thinking hats? Kaedah 6 thinking hats ni sebenarnya telah dicipta oleh Edward de Bono. Beliau merupakan seorang pemikir, penulis, pakar psikologi dan falsafah terkemuka barat pada tahun 1980. Dan Edward de Bono ni telah menggariskan 6 perspektif utama pemikiran yang dianalogikan kepada topi metafora pelbagai warna, iaitu putih, hitam, kuning, hijau, biru dan merah. Dan setiap topi metafora ni dapat membantu individu ataupun kelompok untuk berfikir secara holistik dan paralel, menyeluruh dan sejajar dari sudut dan perspektif yang berbeza. Baiklah, seterusnya, apakah ciri-ciri 6 thinking hats? Iaitu menyeluruh, yang juga dikenali sebagai holistik. Kaedah pemakaian skema 6 warna topi yang membawa peranan berbeza akan membantu individu atau kelompok untuk berfikir secara menyeluruh dan selari yang mana ia boleh membawa kepada keputusan yang lebih rasional, teratur dan juga sistematik. Seterusnya, selari yang juga dikenali sebagai parallel. Pemikiran selari adalah proses di mana setiap individu dapat mengemukakan idea ke arah yang sama dengan orang lain tanpa menyerang pemikiran atau pendapat orang lain. Apakah ciri-ciri 6 thinking hat? Dan bilakah 6 thinking hats dilaksanakan? Dan warna 6 thinking hat terdiri daripada warna biru, hijau, hitam, kuning, merah dan juga putih. 6 thinking hat yang pertama iaitu biru, di mana proses yang merupakan fokus kepada gambaran untuk masalah yang besar. Yang kedua, warna hijau yang merupakan kreativiti. Kreativiti fokus kepada kreativiti, alternatif, penyelesaian dan juga cara baru. Yang ketiga iaitu risiko. Risiko fokus kepada kesulitan, kerugian dan juga konsekuensi negatif. Seterusnya warna kuning yang merupakan kelebihan, di mana fokus kepada manfaat, nilai dan juga keuntungan. Seterusnya warna merah yang merupakan emosi, fokus kepada naluri, intuisi dan emosi yang akan membimbing otak mencari jawapan. Yang terakhir, warna putih yang merupakan fakta, di mana fokus kepada fakta, data dan juga informasi yang diketahui. Seterusnya ialah aplikasi 6 thinking hats. Kaedah pemikiran 6 thinking hats telah digunakan secara meluas dalam sesebuah organisasi dari pelbagai bidang bagi menyelesaikan konflik permasalahan antara dua pasukan demi mencapai keputusan yang terbaik. Kaedah 6 thinking hats telah dipraktikkan dalam bidang perniagaan dalam usaha membangunkan pelan strategik kempen pemasaran yang melibatkan idea bagi menjana produk baharu. Ia akan menjadi alat perbincangan yang akan membantu untuk mencapai keputusan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan risiko, kelebihan dan beberapa faktor utama yang lain. Selain itu, kaedah 6 thinking hats telah mensasarkan individu atau kelompok dalam bidang pendidikan seperti aktiviti pelaksanaan PDP di dalam kelas. Penerapan 6 thinking hats jelasnya akan membantu pelajar untuk berfikir secara sistematik, seterusnya membudayakan kebat dalam diri pelajar selari dengan keperluan PAK 21 iaitu pendidikan abad ke-21. Ini akan melahirkan pelajar yang lebih produktif dan berdaya saing dalam memberikan idea, seterusnya melahirkan modal insan yang cerdas, kreatif dan apakah langkah sebelum pelaksanaan 6 thinking hats?
Yang pertama, guru akan tentukan masalah. Guru akan memberikan situasi atau masalah dan memastikan semua orang faham dan bersetuju dengan situasi yang diberikan. Yang kedua ialah berikan topi. Guru akan memberikan topi pemikir pada setiap kumpulan dan memastikan setiap kumpulan untuk berfikir dari pelbagai sudut pandangan. Yang ketiga, tetapkan masa. Guru akan memastikan setiap kumpulan untuk fokus dan setiap sudut pandangan dan pemikiran diterokai sepenuhnya. Yang keempat ialah putar topi. Selepas satu tempoh masa, peranan topi akan berputar kepada kumpulan seterusnya. Setiap kumpulan akan berpeluang untuk merasai peranan topi yang berbeza. Yang kelima ialah ringkasan. Guru akan memberi rumusan atau idea hasil daripada pelaksanaan kaedah ini, dan yang keenam ialah tentukan tindakan. Guru akan memutuskan langkah yang berkesan kepada masalah atau situasi yang dihadapi. Bagaimanakah penerapan Six Thinking Hats dalam PDP? Okey, sebagai contoh, Six Thinking Hats boleh diaplikasi dalam subjek perniagaan tingkatan 5 bagi bab 7 merancang pengendalian perniagaan. Okey, dalam topik ini, guru sebagai pemudah cara akan membahagikan pelajar kepada 6 kumpulan dan setiap kumpulan akan mengenakan topi yang berbeza dan mengeluarkan idea kumpulan masing-masing. Guru akan memberikan situasi sebuah syarikat yang berhasrat untuk menambah bangunan baru untuk disewa, tetapi masih tidak pasti akan keputusannya. Topi putih dari sudut fakta akan menganalisis pasaran dan keadaan terkini, mengkaji ramalan ekonomi bagi 5 tahun akan datang. Hasil analisis menunjukkan terdapat kemungkinan jumlah premis kosong semakin sikit. Seterusnya, jumlah penyewa yang mencari premis untuk menyewa semakin bertambah. Topi merah dari sudut emosi akan menyatakan reka bentuk bangunan yang akan mempengaruhi jumlah penyewa. Topi hitam dari sudut risiko akan mempertimbangkan risiko yang akan terjadi jika pertumbuhan perlahan dan sebahagian premis pastinya tidak akan punya penyewa, menyebabkan potensi kerugian akan berlaku. Pikulan dari sudut kelebihan akan memberi kemungkinan bahawa kerugian yang berlaku adalah sangat minimum kerana ramalan ini disokong oleh peramal ekonomi berpengalaman. Kelemahan yang didapati daripada reka bentuk bangunan tidak menarik boleh diubah. Seterusnya akan menarik perhatian penyewa. Topi hijau dari sudut kreativiti, cadangan dan idea yang diberikan oleh setiap individu dalam kumpulan akan diperincikan, termasuklah idea reka bentuk bangunan. Bangunan yang akan dibina akan bersifat eksklusif dan mementingkan keselesaan bagi menarik minat pelabur yang akan menyewa. Topi biru dari sudut proses akan bertindak sebagai ketua perbincangan dan setiap idea yang diutarakan tidak akan dikritik. Sebaliknya akan sangat berhati-hati terutama ketika peralihan topi. Baiklah. Di bawah implikasi ini, kami ingin membincangkan sejauh mana teknik berfikir Six Thinking Hats ini mampu meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam pelajar. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam implikasi Six Thinking Hats ini, izinkan saya untuk membawa anda semua memahami dan mengingat kembali apa itu KBAT. KBAT ialah kemahiran berfikir di mana kita mahu pelajar kita mampu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta sesuatu pengetahuan ataupun experience yang baru baginya. Kemahiran berfikir aras tinggi ini memerlukan pelajar untuk berfikir di luar kotak, menjadi lebih kreatif dan juga lebih inovatif. Pelajar tidak boleh lagi mengamalkan cara berfikir secara tradisional, tidak boleh lagi berfikiran bahawa segalanya akan disuap oleh guru, tetapi mereka perlu melatih fikiran mereka agar mereka sendiri dapat mengaplikasi ilmu itu, dapat analyse sesuatu ilmu itu, menilai dan seterusnya mencipta sesuatu pengalaman yang baru daripada apa yang guru ajarkan di kelas. Jadi marilah kita lihat sejauh mana teknik STH ini mampu meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar kita. Di sini kita dapat melihat 6 implikasi amalan Six Thinking Hats yang ingin kami ketengahkan. Sekiranya guru berjaya mengajak pelajar untuk sama-sama mengaplikasi teknik Six Thinking Hats ini di dalam proses PDP, maka kita akan dapat melihat produktiviti pelajar dalam membuat keputusan semakin meningkat. Keputusan yang pelajar buat juga akan dilihat lebih berstruktur dan lebih berfokus. Ini kerana setiap pelajar diberi satu peranan, diberi satu topi untuk dipakai dan pendapat yang akan mereka berikan itu adalah berdasarkan topi yang mereka pakai. Jadi mereka boleh menyusun
cara menyusun poin mereka dan mereka akan mengutarakan pendapat dengan lebih berfokus. Selain itu, apabila pelajar dapat menstrukturkan pemikiran mereka, penghasilan perbincangan juga akan lebih berkualiti. Memandangkan teknik ini akan memberi satu peranan ataupun lebih kepada seseorang pelajar, maka pelajar akan lebih terlibat dalam proses pemikiran dan juga perbincangan tersebut. Selain itu, apabila pelajar mendengar pandangan yang berbeza daripada rakan mereka yang menggunakan topi yang berbeza dengan mereka, ataupun sekiranya pelajar diberi peluang untuk memakai lebih daripada satu topi dalam satu-satu masa, mereka akan mampu untuk melihat sesuatu topik itu dari arah yang berbeza-beza. Apabila pelajar mampu untuk menganalisa dan melihat sesuatu topik itu daripada arah yang berbeza dan mereka menerima perbezaan pendapat dari setiap individu yang memakai topi yang berbeza, dari sini mereka akan mula menjana idea-idea yang lebih inovatif. Maka dapat kita simpulkan daripada implikasi ini bahawa amalan Six Thinking Hats ini jika mampu diaplikasikan secara optimum di dalam proses PDP, maka kita akan dapat melihat peningkatan kemahiran kibat dalam kalangan pelajar kita. Dalam setiap kelebihan pasti ada kelemahannya. Maka apakah kelemahan teknik Six Thinking Hats ini? Baiklah, jika dilihat kaedah ataupun teknik ini adalah satu kemahiran untuk berfikir dengan teknik itu. Tetapi jika kita lihat dengan peruntukan masa PDP yang seseorang guru itu ada, maka pelajar mungkin hanya boleh memakai satu topi dalam satu proses PDP. Kita dapat lihat di sini bahawa kekangan masa dalam proses PDP itu tidak memungkinkan untuk pelajar tersebut mampu memakai ke-6 topi secara bergilir-gilir. Jadi, di sinilah kekurangannya. Pelajar dan guru tidak memiliki ruang masa yang secukupnya untuk mereka benar-benar memahami teknik ini dan dapat mengaplikasikannya secara berterusan. Kaedah pemikiran ini adalah sesuatu yang perlu kita sentiasa amalkan, sentiasa praktis in our daily life supaya ia menjadi satu habit pemikiran. Ia bukanlah sekadar teori yang kita bincangkan, tetapi ia perlu sentiasa dilaksanakan, dipraktiskan agar ia menjadi cara kita berfikir. Selain itu, kaedah ini juga mungkin dirasakan sukar bagi para pelajar yang apabila mereka memakai topi yang agak bertentangan dengan personaliti dan kepercayaan yang mereka miliki, mereka akan merasakan bahawa topi tersebut tidak sesuai untuk mereka dan mereka tidak dapat melihat dari kesemua 6 perspektif itu. Antara penambahbaikan yang boleh kita sebagai guru laksanakan dalam menggunakan teknik Six Thinking Hats ini bersama pelajar ialah selain daripada kita mengaplikasikan teknik ini dalam perbincangan isu-isu ataupun permasalahan yang berkaitan dengan silibus, kita juga boleh membantu pelajar melihat ataupun membantu pelajar untuk mengaplikasikan teknik pemikiran ini dalam menyelesaikan isu harian mereka. Sebagai contoh, apabila pelajar tingkatan 3 ingin memasuki tingkatan 4 dan mereka keliru ataupun mereka tidak dapat membuat keputusan sama ada ingin mengambil aliran sains tulen ataupun sains sosial, maka guru boleh membantu pelajar untuk menggunakan teknik ini dalam membuat keputusan tersebut. Jadi pelajar boleh melihat daripada 6 perspektif yang berbeza sebelum mereka membuat keputusan untuk memilih aliran mana. Selain itu, kami merasakan bahawa teknik ini akan sangat membantu kepada para guru. Pada masa sekarang, guru sendiri perlu menjadi lebih kreatif, lebih kritis dan lebih inovatif dalam memastikan sesi PDP itu berjalan dengan baik dan pelajar dapat mencapai objektif yang kita inginkan. Jadi untuk menyelesaikan isu-isu ataupun permasalahan yang mungkin timbul ketika proses PDP, guru sendiri boleh melihat situasi tersebut, isu tersebut ataupun masalah tersebut menggunakan 6 topi yang berbeza ini. Guru akan melihat penyelesaiannya dari sudut yang berbeza, dari perspektif yang berbeza. Dan apabila guru sudah mahir menggunakan teknik Six Thinking Hats ini, maka mudah untuk guru membantu pelajar menjadi mahir dalam teknik ini juga. Kesimpulannya, bagi kita membentuk sebuah masyarakat yang progresif, kita haruslah menerapkan kemahiran berfikir di dalam diri seseorang pelajar.
kerana kemahiran berfikir ini sangatlah membantu seseorang individu untuk menjalani kehidupan seharian dan juga untuk menghadapi alam pekerjaan yang penuh mehnah ini. Dan juga ia juga dapat membantu dalam proses pembinaan sahsiah yang murni di dalam diri seseorang pelajar. Bagi menerapkan kemahiran berfikir ini, STH ataupun Six Thinking Hats adalah salah satu kaedah yang berkesan. Ini kerana kaedah ini merangkumi konsep untuk kita berfikir secara menyeluruh dan sejajar, iaitu dengan menggalakkan seseorang individu ataupun kumpulan untuk berfikir secara konstruktif. Ini juga dapat memudahkan individu ataupun suatu kelompok untuk memahami satu masalah dengan jelas atau memahami satu konsep dengan jelas dan efektif sebelum mereka melakukan satu solusi. Dan yang last sekali adalah kaedah ini juga dapat membantu pelajar untuk melihat satu permasalahan dari sudut yang luas dan dari pelbagai perspektif seperti mana yang kita rujuk di dalam Six Thinking Hats. Kaedah ini juga telah diterapkan di dalam silibus pelajaran dan melalui kajian ini kita dapat menyimpulkan bahawa kaedah ini masih lagi relevan untuk kita terapkan di dalam pembelajaran pada alaf kini dan seharusnya sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa oleh pihak yang berkenaan. Dan dengan ini, insya-Allah kita dapat mampu menyediakan modal insan yang berdaya saing pada masa hadapan.